As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze in all the seas. Allah Ta'ala tanadaw wa qalu halummu ila bu'yatikum wa yajtu'una wa yahuffuna bihim fa idha sada'u ila as-sama' fa idha sa'adu fi ila as-sama' fa yaqulu Allah Ta'ala 'ala ayyi shay'in taraktum 'ibadi يسمعون وأعلم بهم قالوا تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويذكرونك فيقول فأي شيء يطلبون قالوا الجنة ويقول الله عز وجل هل رأوها فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها ويقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا ويقول فمن أي شيء يتعوذون فيقولوا يتعوذون من النار ويقول الله تعالى هل رأوها ويقولون لا ويقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا فيقول إني أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت لهم فيقول أن فيهم فلانا الخاطئ لم يردهم وإنما جاءهم لحاجة فيقول هم القوم لا يشفى jalisuhum. Sesungguhnya ada malaikat yang berpusing mengelilingi bumi, maka bila berjumpa dengan kaum yang berzikir, segera mereka berseru, marilah, inilah tujuan kamu. Maka duduklah mereka mengerumuni majlis itu. Kemudian jika naik ke langit, ditanya oleh Allah, kamu tinggalkan hamba-Ku berbuat apa? Padahal Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Jawab mereka, kami tinggalkan mereka sedang bertahmid, bertasbih dan zikir kepada-Mu. Lalu ditanya apakah yang mereka minta? Jawabnya malaikat, mereka minta syurga. Ditanya apakah yang telah mereka lihat? Jawabnya belum. Lalu ditanya bagaimana anda kata mereka melihatnya? Jawab mereka tentu lebih semangat dan sungguh-sungguh mengharapkannya. Lalu ditanya dan daripada apakah mereka minta perlindungan? Jawab para malaikat daripada neraka. Ditanya apakah mereka telah melihatnya? Jawabnya tentu lebih takut daripada lari daripadanya dan lari daripadanya. Maka firman Allah, wahai malaikat-malaikatku, aku persaksikan kepada kamu bahawa aku telah mengampunkan mereka. Mereka berkata, malaikat, sungguh ada di antara mereka seorang yang berdosa, dia tidak berhajat ke sana, hanya datangkan suatu kepentingan. Jawab Allah, mereka lah kaum yang tidak rugi siapa yang duduk dengan mereka. Sambungan di dalam hadis diceritakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat yang soleh yang meriwayatkan hadis ini, menceritakan tentang kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni di mana-mana sekalipun, barang siapa duduk maka dia dapat inilah kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi maknanya kita duduk tu tak rugi jika tiada ada keuzuran lah. Kadang-kadang kita ni tak dikata juga ada keuzuran yang syar'i yang tak dapat dielakkan, jadi kita terpaksa kena tinggalkan juga. Jika tiada adalah keuzuran, maka jikalah kita ni adanya kelapangan, ada masanya, maka jangan tinggal, seboleh-bolehnya duduklah tiap-tiap majlis ilmu di mana sekalipun. Sebab apa? Majlis itu adalah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan majlis itu adalah majlis yang mendatang kemuliaan kepada kita, sebab majlis itu dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang duduk didoakan oleh para malaikat Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi bila malaikat minta doa ni tuan-tuan, bukan macam kita minta doa belum tentu Allah Ta'ala makbulkan, belum tentu Allah segerakan, belum tentu Allah Ta'ala bagi. Tapi malaikat ni makhluk Allah yang tidak melakukan kesalahan, tidak ada dosa. Maka bila dia minta dengan Allah secara langsung, terus sampai Allah makbulkan. Jadi sebab itulah orang yang duduk majlis ilmu ni, kata daripada riwayat, daripada hadis ni, adalah mereka yang mendapat keuntungan dan kemuliaan. Sebab malaikat turun doa, dan apabila ditinggalkan mereka oleh malaikat, Allah tanya kepada mereka, apa yang dibuat oleh hamba tu? Maka dijawab, dia kata mereka sedang duduk dalam majlis bertahmid, bertasbih, berzikir kepada Allah. Jadi majlis ilmu, majlis zikir, majlis tahmid, tasbih di majlis yang mulia dan yang baik. Jadi bila kita duduk, maka kita dipuja oleh para malaikat Allah, dan kita mendapat keampunan di sisi Allah. Jadi sebab itu bila ditanya apa yang mereka minta, maka dijawab oleh malaikat, ila syurga. Sebab itu para sahabat meletakkan syurga ni sebagai kebun-kebun, al-bustan dipanggil, taman-taman, kebun-kebun. Jadi dalam kebun ni macam-macam ada, berbagai jenis buah-buahan yang Allah jadi dalam kebun. Jadi beruntunglah orang yang dimasukkan Allah dalam kebun ni, dalam syurga. Itulah keuntungan yang kita dapat makan minum yang tidak terhingga. Dan kebaikan, kenikmatan dalam syurga itu pula, apa yang dikhabarkan di dalam hadis, maka dimakan, diminum sebanyak mana pun, maka tidak berhajat kita untuk qada hajat ataupun nak cari tandas. Ketika dikhabarkan oleh Nabi, salah seorang sahabat Nabi, tak silap disebut Ka'bul Ahbar, dia kata, ya Rasulullah, habis tu kita makan banyak-banyak tu apa jadi, pergi ke mana? Nabi kata, jadi peluh. Kita makan, Allah khusus jadi peluh, dan peluh tu pula wangi, harum bagaikan kasturi. Itu dalam syurga Allah. Esok masuk syurga jangan tanya malaikat toilet kat mana, harum tu. Sana tak ada. Dunia aja ada. Jadi sana makan minum, maka dia kata bertukar menjadi peluh, harum bagaikan kasturi. Kalau dunia ni peluh kita, Allah, bini pun tak lalu. Kita sendiri pun tak lalu. Baju kita pakai kena peluh, simpan 2-3 hari, Allah Rabbi, mana boleh kan? Bau yang tidak menyenangkan. Tapi di syurga Allah, makan minum bertukar jadi peluh yang harum bagaikan kasturi. Itulah kenikmatan syurga Allah. Kemudian apakah mereka telah melihatnya? Ditanya oleh Allah. Maka kata malaikat, belum. Bagaimana mereka andaikan melihatnya, melihat syurga ni? Kata malaikat, tentu lebih semangat dan bersungguh-sungguh mengharapkannya. Ialah kita mana pernah tengok syurga, mati nanti dengan kehendak dan kuasa Allah, maka jika dimasukkan dalam itu, maka dapatlah kita berakal melihatnya.
Jadi kita tak nampak. Jadi tu yang Allah bertanya kepada malaikat. Tujuan pertanyaan ni tuan-tuan, bukanlah malaikat tu tak reti, bukanlah Allah tu tak tahu, bukan Allah. Nak dikhabarkan kepada kita semua hamba-hamba Allah tentang berita syurga ni. Jika tak dikhabarkan bentuk dalam dialog yang macam tu, maka tidak diketahui. Jadi disampaikan perkhabaran ini kepada Nabi SAW. Itu Nabi sabda, Nabi baca, Nabi sebut dalam hadis ini. Jadi kalau kita nak buka dalam Quran, dia tak ada. Sebab itu kita sumber hukum yang kedua ialah hadis Nabi. Jadi dalam hadis Nabi ini dihurai dengan terperinci dan dijelaskan satu persatu. Dalam Quran pokok dasar hukum, Allah kata wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, berikan zakat. Zakat tu pula macam mana, berapa jumlah, berapa sekatan, berapa jenis, di mana nak ambil ini? Hadis. Pokok dasar hukum Allah sebut itu. Wa idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dasar pokok hukumnya, apabila kamu berdiri untuk solat, maka kata Allah, basuhlah muka kamu, basuh kedua tangan kamu sampai ke siku, sapu kepala kamu, dan basuhlah kaki sampai kedua mata kaki kamu. Itu dasar hukum. Nak basuh tu macam mana, daripada mana, nak baca apa? Nabi SAW menyatakan dalam hadis, itulah pergerakan Rasulullah dari segi bentuk perbuatan. Hadis. Tiba-tiba kata orang tak perlu pakai hadis, kafir lah ni manusia kata. Tak ada khilaf, memang kafir manusia tu, tolak hadis. Kita ada hadis, kita tak nak bekerja, tak reti. Itu kena faham. Jadi sebab tu dalam hadis ni adalah dikatakan Allah berdialog dengan para malaikat. Jadi dia kata Tuhan tak reti. Kalau tanya malaikat, kata Tuhan maha mengetahui. Bukan Tuhan tak reti, Tuhan nak maklumkan perkhabaran kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dia. Itu disabdakan hadis. Jadi itulah menceritakan bahawa Allah berdialog dengan para malaikat, nak dikhabarkan kepada semua sekalian hamba. Jadi jika Allah kata mereka ni tak pernah melihat, jika mereka melihat syurga tu macam mana? Kata malaikat, jika mereka nampak dan lihat syurga, tentu mereka lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga. Maknanya kita kalau nampaklah syurga tuan ni, masjid ni kena tambah 2 tingkat lagi. Ya, kena sambung naik 2 tingkat lagi. Penuh lah. Sebab orang nampak kelebihan tu, pasal buta tak nampak je. Dia kata nak nampak macam mana? Nampak dengan mata hati lah. Hanya sahaja orang-orang yang beriman kepada Allah sahaja yang nampak tentang perkhabaran nikmat-nikmat syurga Allah. Kita tak boleh tengok dengan jelas dengan mata kasar sebab dia di alam yang baik. Itu yang Allah kata allazina yu'minuna bil ghaib. Bagi mereka yang beriman dengan ghaib ni, beriman dengan syurga neraka ni, kita tak nampak. Habis ni kita dikhabarkan dalam hadis, Nabi menceritakan syurganya dengan penuh kenikmatannya. Syurga pula mempunyai 8 pintu. Tapi lah kata sikitnya 8 pintu kan? Tapi 8 pintu tu melebihi daripada segala nikmat di atas dunia. Langit dan bumi tidak dapat memberikan kesamaan nikmat dengan 8 pintu tu. Betapa luas dan besarnya nikmat Allah dalam syurga. Kita ada rumah 8 pintu lah, dia kata sikit je. Tu rumah, yang ni syurga Allah. Dia tak sama.
Itu kata Jannatul Na'im, salah satu syurga dengan penuh dengan kenikmatan. Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, itu nama-nama syurga. Kita boleh nyanyi lah, ya. Aku menunggu di pintu syurga Firdaus, kan? Bukan benda nyanyi ni, benda amalan. Orang yang kuat beramal dengan amal yang soleh, taat sungguh dengan Allah, menempuh segala cabaran dan ujian di atas muka bumi dengan tenang dan sabar, mereka itu akan mendapat balasan syurga, insya-Allah. Tapi kalau kita atas muka bumi tak dapat untuk menjadikan hamba Allah yang macam tu, maka kita tak dapat merasai nikmat-nikmat syurga Allah. Itu janji jaminan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan syurga Allah ini, kata pula Abu Yahamka dalam tafsirnya Al-Azhar, bersih dan suci dan semulia-mulia tempat yang dijadikan Allah, yang tiada ada tolak bandingnya. Sehingga dia kata, aku nak tulis dengan perkataan, nak disebut dengan kalimat, tak tahu apa lagi yang nak disebut. Itu kata Abu Yahamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Tuan boleh buka, 30 juzuk di kupas tafsir ketika beliau dalam tahanan dalam penjara. Itu kata ulama, duduk dalam penjara, satu keresahan bagi dia boleh menghasilkan tafsir Al-Azhar 30 juzuk. Kebesaran Allah kita guna pakai, dia telah kembali ke rahmatullah. Moga-moga Allah meletakkan dia dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah. Itu balik. Itu kata ulama, dia tak mati, kau campak dalam mana pun, dia hidup di sisi Allah. Itulah mengarang dalam tafsir Al-Azhar. Jadi itulah dia kata syurga ni nak disebut, nak ditulis, nak diungkapkan dengan kata-kata tak boleh. Sebab apa? Nikmat yang teramat sangat. Sebab itulah Allah bertanya kepada malaikat, jikalah mereka melihat syurga ni macam mana? Allah kata, malaikat kata sudah pasti mereka lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh mengharapkannya. Makna orang yang kena nampak syurga Allah, dia tak tinggal dah apa yang Tuhan perintah. Bisa kata masjid ni kena tambah lagi lah 2 tingkat lagi lah, penuh manusia mari. Dan di tanah suci Mekah tu pun kena tambah lagi, digandakan lagi lah. Allah tuan-tuan, manusia akan mengerumuni penuh rumah Allah di Baitullah. Ni masih lagi ada orang yang tak pergi, duit banyak, ada kemampuan, kesihatan elok, semua elok, tapi mereka tidak menunaikan tuntutan Allah, rukun Islam yang kelima. Dia kata tak apalah, orang muda-muda ni pula duit banyak, kesihatan elok, tak apa, tunggu dulu pencen esok kita pergi lah. Dia baca kitab fiqh mana tak tahu lah, dalam kitab fiqh dia tak sebut tunggu pencen baru pergi Mekah. Kalau gitu kena tambah rukun haji kan, rukun haji kena tambah, pencen baru pergi Mekah. Ini Mekah macam tu. Jadi kita ni orang yang ada kelapangan, ada bersemua, kalau dia tahulah nikmat syurga ni, Allah, dia tak tinggal, dia akan mencari masjid, duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis zikir. Dia kata majlis zikir ni kita zikir, majlis ilmu ni pun zikir juga, majlis baca Quran zikir juga. Bukan nanti kita kata zikir dengan sebut kalimah la ilaha illallah. Majlis zikir ni majlis yang asal fi'il madinya ialah zakara, uzkur fi'lun amar, bangsa suruh, maka kita disuruh menyebut nama Allah. Jadi inilah peringatan, kita sebut nama Allah, kita sebut pekerjaan Allah, kita sebut segala janji-janji Allah. Itu kata majlis ilmu itu pun zikir.
Kemudian dia kata pula dan daripada apakah mereka minta perlindungan, maka jawab malaikat, mereka minta berlindung daripada neraka. Itu kita doa selalu minta kan, Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Itu doa itu merupakan ayat Allah, firman Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita jadikan dia sebagai doa, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan juga di akhirat. Pisahkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Jadi kita dah minta itulah. Dia kata mereka minta perlindungan daripada neraka. Lalu ditanya pula kepada malaikat, apakah mereka telah melihatnya? Apakah mereka telah melihat neraka? Dia kata tentu lebih takut dan lari daripadanya. Mana-mana neraka pun tak pernah kita tengok. Jika tengok, lebih takut dan lari daripadanya daripada neraka. Maka firman Allah, wahai malaikatku, aku bersaksikan kepada kamu bahawa aku telah mengampunkan mereka. Maka berkata malaikat, sungguh ada di antara mereka seorang yang berdosa. Dia tidak berhajat ke sana, hanya datang kerana suatu kepentingan. Jawab Allah, mereka lah kaum yang tidak rugi sesiapa yang duduk dengan mereka. Jadi kesudahannya Allah Ta'ala mengampunkan orang-orang yang duduk dalam majlis-majlis zikir ni, majlis-majlis ilmu ni, ataupun majlis zikir kita menyebut kalimah zikir betul. Dan orang tu kata malaikat, dia mari bukan nak belajar pun, kebetulan dia mari je, sebab-sebab tertentu dia pun duduk. Kata Allah, barang siapa duduk dengan orang-orang belajar ni, majlis zikir ni, walaupun dengan tujuan tertentu, Allah ampunkan. Betapalah lagi orang yang daripada rumah niat mari nak mengaji, lagi dah Allah tambah keberkatan hidup itu dengan nikmat-nikmat dijanjikan syurga Allah, mendapat keampunan di sisi Allah. Tuan-tuan, mudah sungguh Allah memberi keampunan. Kenapa kita mencari jalan yang payah? Pergi duduk kedai kopi, duduk sembang tepi jalan, duduk di warung, duduk apa semua. Kenapa tak dicari taman-taman ini yang dihidangkan oleh Allah dengan kemewahan? Tak maukah Tuhan ampunkan dosa kita? Untuk renung dan fikirkanlah, dosa kita banyak. Jadi bila kita nak cari jalan penyelesaian mendapat pengampunan Allah, cukup mudah. Tak perlukan modal, tak perlukan pinjaman, tak perlukan apa. Hanya perlu tenaga kita berjalan, duduk, pergi ke majlis. Jika tak nak juga, tak tahu nak kata apa orang, tepuk dada tanya iman kita lah. Jangan tanya selera. Tanya selera nak makan ya? Tak habis-habis makan, tanyalah iman. Nak tak Tuhan ampunkan dosa kita? Jika nak, duduklah dalam majlis. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati